daripada riwayat daripada Anas bin Malik yang menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya ganjaran itu dinilai pada besarnya bala yang menimpa. Dan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai sesuatu kaum, maka akan mereka itu diberi dugaan. Oleh sebab itu, barang siapa yang redha dengan ujian yang menimpa, dia akan memperolehi keredaan Allah, dan barang siapa yang tidak redha, maka padanya kemukan Allah. Riwayat Tirmizi. So kalau kita perhatikan daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, ujian yang Allah berikan kepada kita itu ialah untuk melihat, mengenal pasti di kalangan umat manusia, hamba-hambanya yang redha ataupun tidak redha dengan ujian yang menimpanya. Ada orang diberi ujian kehilangan anak, kehilangan isteri, kehilangan keluarga tercinta dalam masa yang sekelip mata. So Allah nak uji. Dengan ujian yang sebesar ini, sejauh manakah hamba itu redha dengan ujian daripada Allah SWT. Ada setengah manusia diuji dengan ketaatan. Orang yang mempunyai pangkat diuji dengan ketaatan mereka, untuk mengetahui, untuk menguji mereka di kalangan mereka yang manakah yang betul-betul taat kepada Allah atau tidak, dengan cara diberi rasuah, mereka menolak ataupun tidak. So ini adalah untuk menguji ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menguji di kalangan hambanya yang manakah yang betul-betul redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya mereka tidak mampu mengharungi ujian tadi, maka mereka akan terpesorok sesat dalam ujian, dalam cubaan yang diberi tadi. Maka jelaslah di sini kepada kita bahawa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi orang yang memahami bahawa sebenarnya di sebalik ujian itu adalah ganjaran, maka mereka akan merasa redha dengan ujian yang Allah berikan. Kalau kita perhatikan suasana yang berlaku di negara kita Malaysia baru-baru ini, bagaimana dengan tanah runtuh, peristiwa tanah runtuh dengan kematian anak yatim, dengan kematian orang Islam, kematian pekerja-pekerja di rumah anak yatim, peristiwa yang berlaku pada sebulan yang lepas. Itu semua adalah sebagai satu ujian daripada Allah SWT. Mereka yang tidak berdosa, anak-anak yatim, mereka diuji dengan kejadian tanah runtuh. Ramai yang meninggal, sehingga 16 orang meninggal, termasuk ustaz-ustaz dengan pegawai-pegawainya, cikgu-cikgunya. Semua itu untuk menguji hamba Allah, untuk menguji di kalangan kita, umat manusia, mereka yang adakah mereka berputus asa daripada rahmat Allah, adakah mereka masih berpegang teguh dengan nikmat, dengan ajaran agama Islam, dengan ajaran agama. Semuanya itu adalah untuk menguji kita, untuk mengetahui manakah di kalangan hamba-hambanya yang benar-benar redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelaslah di sini bahawa ujian adalah untuk menguji keimanan seseorang. Bagi manusia yang lalai, bagi manusia yang tidak redha dengan ujian Allah, mereka akan terus sesat dan sesat-sesatnya. Bahkan mereka tidak berjumpa lagi dengan hidayah Allah SWT. Alhamdulillah bagi mereka yang insaf, bagi mereka yang mengetahui, bagi mereka yang berilmu, mereka sedar bahawa ujian itu tadi akan menambahkan keimanan mereka kepada Allah SWT. Itulah kemanisan, kehebatan bagi seorang Islam. Mereka diuji, lagi mereka beriman. Mereka diuji, lagi mereka beriman. Mereka diuji dengan kekurangan harta, mereka diuji dengan masalah kehidupan rumah tangga, tapi mereka lagi beriman kepada Allah SWT. Itulah yang kita harapkan. Maka mereka redha dengan Allah SWT. Mereka sabar dengan Allah SWT. Dan kalau kita perhatikan daripada hadis yang saya nyatakan tadi daripada Tirmizi tadi, jelas menunjukkan kepada kita konsep sabar yang Rasulullah nak ajar kepada kita. Bersabar dengan dugaan, bersabar dengan mehnah dan ujian tadi. Dan juga jelas daripada hadis yang saya bacakan tadi daripada Tirmizi menunjukkan bahawa semakin banyak
ujian dugaan yang diperolehi oleh manusia, maka semakin banyaklah ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyaklah anugerah yang Allah beri kepada hamba-Nya, iaitu anugerah pahala dan juga anugerah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertepatan dengan firman Allah yang saya bacakan pada awal-awal tadi, iaitu am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kamu mengira kamu akan masuk syurga sedangkan kamu tak diuji seperti mana umat-umat yang terdahulu pada kamu, dengan kesusahan, dengan kefakiran, kemiskinan, dengan serangan penyakit, dengan kegoncangan, dengan macam-macam lagi, sehinggalah mereka berkata, Rasulullah dan para sahabat berkata, bilakah akannya datang pertolongan Allah. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa hebatnya hamba Allah yang berjaya mengatasi ujian-ujian Allah Subhanahu Taala tadi. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, benar-benar bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, mereka yang jauh daripada Allah akan terus jauh daripada Allah dan hilang daripada hidayah Allah Subhanahu Taala. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, berbagai-bagai bentuk ujian yang diberikan kepada umat manusia, hamba-hamba Allah. Sejarah-sejarah Nabi-Nabi dahulu juga, kalau kita baca daripada Al-Quran, banyak menceritakan kepada kita bagaimana ujian yang diberikan kepada mereka untuk meningkatkan keimanan mereka kepada Allah SWT. Sebenarnya bukan kita sekarang sahaja diberi ujian. Umat-umat terdahulu juga, Nabi-Nabi terdahulu juga diberi ujian oleh Allah SWT, sama ada dari segi ujian kesenangan ataupun kesusahan, semata-mata untuk mengetahui di kalangan mereka manakah hamba-hamba yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Contohnya yang diberikan kepada Nabi Musa dan Harun. Bagaimana dugaan yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ujian diberikan kepada mereka dengan bagaimana kaum Ad yang menjadikan anak lembu sebagai sembahan mereka. Itu antara contoh ujian bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun terpaksa menyeru berdakwah kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaumnya yang jahil menyembah lembu sebagai Tuhan. Mereka lari, jika jauh daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. So, itu antara bentuk-bentuk ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Begitu juga kalau kita perhatikan kisah Nabi Soleh. Kisah Nabi Soleh dengan kaumnya, iaitu kaum Samud. Seperti mana kalau kita perhatikan ayat daripada firman Allah, Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Inna mursilu an-naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Kalau kita perhatikan ujian yang ditimpa oleh Nabi Allah Saleh dengan kaumnya Samud, bagaimana mereka mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Samud ni, tuan-tuan dan puan-puan, terkenal dengan kemewahan material. Bila sebut kaum Samud ni, teringat peristiwa yang berlaku tsunami kat Jepun pada hari itu. Kalau kita tengok tsunami yang berlaku di Jepun hari itu, tempat yang berlaku di Jepun hari itu yang tsunami, tempat tu adalah merupakan satu kawasan yang mempunyai kemewahan material, dengan pembangunannya, dengan kemudahan, dengan kehebatan. Tapi tak ada seorang pun daripada mereka yang beriman daripada Allah SWT. Maka lantas Allah turunkan ujian, Allah turunkan bala, nak menunjukkan kehebatan Allah SWT, menguji mereka. Begitulah juga kabilah Samud ni, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Allah Saleh menyampaikan dakwah kepada mereka siang dan malam, tapi mereka ingkar. Mereka ingkar dengan nikmat Allah SWT. Allah beri nikmat kepada mereka dengan kehebatan menebuk
Bukit Bukau, Gunung Ganam menjadikan rumah-rumah mereka.